Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kami dari Between Technology akan menunjukkan bagaimana kami menyelesaikan masalah plasma Samsung No Power PS42C 451. Okey, bersama dengan kita hari ini kita ada satu TV plasma Samsung PS42C 451 yang mengalami masalah no power. Okey, so setelah kita pasangkan, dan dapat dilihat di sini tiada sebarang indikator power yang menyala. Lampu standby pun tak ada, apa pun tak ada, switch dah pun dihidupkan tetapi tiada sebarang lampu yang menyala. So normally case macam ni boleh jadi macam-macam punca, sama ada daripada power board, Y board, main board dan sebagainya. Tapi first thing first, kita check balik kita punya power cord, adakah terdapat aliran voltage dan current di situ. So dengan menggunakan reading AC, kita akan tengok power cord ni elok ataupun tak, sebab kadang-kadang ada juga setengah kes yang mana power cord ni tak elok. So dapat dilihat 240, 250, which is memang standard current ataupun voltage untuk Malaysian punya line. Okay, so tak apa, kita proses TV ni sekejap. Okey, plasma TV ini merupakan antara TV yang agak sukar untuk di-repair kerana keterlibatan board yang agak banyak di situ. So dapat dilihat kat sini ada power board, ada main board, ada Y board, X board, Y buffer, logic board dan lain-lain. So kita go for dia punya voltage dulu, kita tengok sama ada VA dan VS untuk plasma ni terhasil ataupun tak. Ini kira standard prosedur untuk menentukan problem tu datang daripada mana, since kita ada banyak board dekat situ. So nak check satu persatu dia akan makan masa. So kita just go for a few trick untuk narrow down kan dia punya permasalahan. Okey, kita dah letak kita punya prop satu dekat ground, yang merah kita dah letak dekat VA ataupun VS, dan by the time kita letak pula tiada sebarang indikator bacaan yang naik. Ini bermakna VA ataupun VS itu sendiri tidak terhasil. So kita tukar reading kita kepada AC dan ada reading voltage dekat situ 243, sama seperti mana kita check dekat dia punya power cord tu tadi. So kita try tengok for dia punya B+, dan B+ ni reading dalam DC direct current. Tengok dia punya B+, prop positif kepada kaki negatif kapasitor, prop merah kepada kaki positif pun tiada bacaan. So maksudnya problem utama datang daripada power board ni, PSU ni. So kita akan run a few check untuk tengok punca problem ni datang daripada mana. So kita buka dulu power board ni. Sebab sepatutnya dekat area B+ tu akan dapat. So daripada situ kita boleh buat sedikit agakan problem tu datang daripada mana. Since yang ni memang jelas terang dan nyata tiada langsung voltage pada B+, dia menunjukkan power board di bahagian primary sendiri dah kong. Cumanya kita tak tahu lagi punca dia sebab apa. Berhati-hati dalam berurusan dengan power board kerana voltage yang terhasil di bahagian primary terutamanya amatlah tinggi. Takut terkena renjatan, tak diangkat tangan tu on the spot, memang bahaya, boleh membawa kepada maut.
Even selepas plug dicabutkan pun kapasitor akan menyimpan charge. So berhati-hati, make sure kita dischargekan terlebih dahulu. So ada beberapa, itu dia badan belakang ni nampak macam ada damage, rupanya ada seekor cicak. Sopo tak ada tempat lain dah nak main, tak pasal kena rentung habis tu kerah. So dapat dilihat kesan daripada cicak ni telah mengakibatkan beberapa damage pada board, which is physically, secara fizikalnya, tapi tak sure sama ada dia mengeshotkan sebarang komponen ataupun tak, kita akan trace lagi. Tapi kok mana pun kita kena dry solder kan ataupun touch up balik bahagian yang terkena cicak tu tadi, pasal dapat dilihat dekat sini banyak kawasan-kawasan yang jadi kontak dia tak berapa nak cantik efek daripada cicak tu tadi. So kita akan dry solderkan balik atau kita akan resolderkan balik tapak-tapak yang mana yang terkesan dengan cicak ni tadi supaya dia akan wujud semula kontak. Dan daripada situ kita akan test semula sama ada TV ni mampu dihidupkan ataupun tak, dan sekiranya tidak, so kita kena buat further tracing untuk tengok mungkin ada short yang telah terjadi akibat daripada cicak ni tadi. So kita pindahkan dulu jasad cicak ni tadi. Takkan nak buat kerja depan dia punya jasad kan, dia punya mayat. Aduh cicak. Memang agak pelik sebab cicak suka menyelinap masuk ke TV ni, dan telah banyak yang kami temui mana cicak bukan sekadar seekor tapi 2-3 ekor yang mati akibat terkena renjatan daripada power supply TV ni. 240V, manusia kena pun terkejut. Ini kan pula menatang halus. Okey, sekarang kita dah buat keluar kita punya power board. So kita buat view tracing. Fuse confirm tak putus, tapi sekadar kita untuk menunjukkan keadaan fuse, since tadi ada dapat dia punya bacaan 240 dekat situ. So obviously fuse tak putus. So suppose based on keadaan macam ni, sepatutnya tiada short yang berlaku. Since kalau kata ada ground short yang berlaku di hadapan, so fuse ni akan blow. Since fuse dalam keadaan elok, so kita assume tiada sebarang short. Tapi apa-apa pun kita kena buat full checking dulu baru kita boleh tahu punca permasalahan daripada apa. Okey, so dapat dilihat through diode reading ni, fuse dalam keadaan okey. Okey, minta maaf sebab bateri habis tadi. So kita sambung balik kita punya tracing. Start over dengan fuse tu tadi. So kita dah check kita punya diode reading, fuse dalam keadaan okey. And then ada few komponen lain-lain yang besar-besar. So kita just buat standard checking untuk memastikan bahawa betul-betul tiada short yang ada dekat sini. So diode tadi okey, diode yang ni pun okey. So kita go for belah bawah untuk check a few MOSFET yang ada dekat atas, sebab kesukaran untuk capai kaki. So through bawah kita boleh check. So yang ni okey, yang ini pun okey. Dia kalau nak ikutkan ada betul-betul standard checking ataupun check yang betul-betul proper. Tapi since basic checking macam ni kadang-kadang kita dah boleh jumpa, so kita just go for basic checking pasal kita nak cepat. So through checking yang dekat sini terlihat seperti okey. IC SMPS ni sepertinya ada sedikit permasalahan. Tak apa, nanti kita akan go for IC SMPS ni. So kita just cari lagi ikut-ikut ada short-short yang lain. Rectifier bridge ni okey. So agak pelik sebab SMPS ni short tapi tak mengakibatkan fuse tu putus. Dan rectifier ni pun dalam keadaan okey. So tak apa, kita teruskan lagi dengan lain-lain just in case kalau ada short yang lain. Takut terlepas pandang, bukan apa, saya kena buat 2-3 kali kerja. So obviously selain daripada SMPS tu tadi, yang lain semua okey. So kita
Mulakan dengan dry solder dululah. Resolder balik kawasan-kawasan yang terkena tempias cicak tu tadi yang mengakibatkan jadi bad joint ataupun bad contact. So, jom start. Tujuan dia hanyalah untuk mewujudkan semula kontak tu, so just make sure solder tu lekat dengan cantik dan kontak tu kembali normal seperti biasa. Fast forward. Okey, setelah diteliti dirasakan sepertinya semua bad kontak tadi telah pun di-resolder semula. So, suppose benda ni berada dalam keadaan okey except for IC tadilah, IC SMPS tu tadi. So, kita akan buat checking sedikit dengan IC SMPS ni. Tapi sebelum tu kita recheck balik just in case kalau bad contact tadi tu telah setelah disolder sekarang problem ni. Kalau kata tak, kita akan terus go for IC SMPS tadi. So, dapat dilihat masih tiada sebarang voltage yang terhasil. So, ini menunjukkan bahagian primary masih bermasalah. Dan kemungkinan besar daripada tracing IC SMPS tadi, IC itu memang betul-betul bermasalah. Cumanya macam saya cakap tadi menjadi sedikit tanda tanya pasal dia tidak menembak balik kepada fuse. So, mungkin ada something dekat dia punya circuit yang protect benda-benda lain. So, nanti kita akan check through data sheet. First, kita bukakan dulu IC SMPS ni. Banyak sangat join-join yang ada. So, nak kena recheck betul-betul kedudukan dia supaya kita cabut tempat yang betul, disolder tempat yang betul, apply solder iron dekat tempat yang betul. So, memang jelas dekat sini ada few pin yang bermasalah. So, kita apply sedikit solder dekat kawasan kaki IC SMPS ni tadi untuk memudahkan urusan menanggalkan IC tersebut. Dan kemudian kita akan tarik daripada bawah. Tetapi berhati-hati kerana dia akan jadi sedikit panas sewaktu kita memegang IC tersebut. Disebabkan reflect daripada solder iron yang kita apply pada kaki IC ini. Okey, marking pada IC ni 3BR2565JF. ICE 3BR2565JF, which is kita tak dok dalam simpanan. So, tak apa, kita just buat a few checking dan kita akan check balik data sheet untuk confirmkan kerosakan ni adalah betul-betul datang daripada IC SMPS ni ataupun tidak. Dan by the time barang sampai nanti kita akan buat replacement. IC ni dia ada 6 kaki. 6 kaki dan bentuk dia macam MOSFET, standard MOSFET biasa yang selalu ada pada plasma dan PSU TV. Kebiasaannya okey, ni dia IC dia. Okay, so sekarang kita go for dia punya data sheet. Since kita tak ada dia punya replacement, nanti sampai baru kita pasang. So, ini dia full set F3R offline SMPS current mode. Controller with integrated 650V CoolMOS MOSFET. So, ini dia punya
features, description yang mana kita boleh baca fungsi dia apa semua. So ini dia punya typical application circuit. So apa anything yang ada dekat sini dia explainkan dekat sini. So based on checking tadi, apa yang kita dapati kaki 4 dan 5 ni berhubung antara satu sama lain, which is tak sepatutnya berhubung. So obviously dia short dekat sini. So ini dia punya explanation berkenaan dengan kaki ni, VCC power supply dengan ground. So kedua-dua kaki ni telah berhubung antara satu sama lain. Tapi yang peliknya kenapa dia tak short, kita tengok balik dia punya typical application circuit yang ada dekat sini. Besarkan sikit. Okey. Dekat sini ada satu diode yang bertindak sebagai penghalang. Okey, diode ni bertindak sebagai penghalang. By the time dia short, current masuk, voltage masuk dekat sini, dia tendang balik, tapi dekat sini ada satu diode yang berfungsi sebagai penghalang yang menghalang daripada dia memecah atau memutuskan benda-benda lain. So dia just mati dekat situ dan block dekat situ through diode ni tadi. Okey, so sekarang kita dah dapat dia punya IC. Ini IC dia kita dah pasang pun. Ini IC yang rosak tadi dapat dilihat antara kaki 4 dengan 5 ni ada short, which is kaki VCC to ground ada short. So kita dah pun buat replacement. Okey, dan sekarang kita test TV ni. TV dah pun dihidupkan dan sepertinya ada feedback yang bagus. Okey, itu dia, alhamdulillah TV telah berjaya dipulihkan. Itu saja daripada kami Between Technology. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat kepada anda. Assalamualaikum.